Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 17 Mac 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan seluruh pasukan kabinet pimpinannya akan memastikan bahawa keamanan dan pendamaian semua kaum mesti dipertahankan sekaligus tidak akan bertolak ansur terhadap mana-mana usaha mengganggu-gugat keselamatan negara. Menjelaskan negara dalam keadaan terkawal, namun beliau berpandangan wujud cubaan meniup sentimen kaum dan agama dari orang yang kehilangan kuasa. Justeru beliau mengarahkan seluruh pasukan keselamatan agar berwaspada dengan pihak-pihak yang menggunakan sentimen itu dan rakyat miskin akan diupah semata-mata mahu menimbulkan kekacauan. Anwar berkata, kerajaan perpaduan pimpinannya akan tetap teguh dalam mempertahankan prinsip perlembagaan persekutuan dengan menjunjung Islam sebagai agama persekutuan serta memberi ruang dan kebebasan hak agama lain seperti dijamin dalam perlembagaan. Jelas beliau, sekiranya timbul isu-isu berbangkit melibatkan perkara itu, maka ia perlu dileraikan dengan baik supaya jangan ada perseteruan atau prasangka termasuk isu yang dibangkitkan baru-baru ini mengenai kunjungan ke gereja. Dalam perkembangan berbeza, Anwar mengarahkan jentera kerajaan untuk melibatkan diri dalam program pasca banjir di Johor. Selain turut meluluskan peruntukan tambahan bernilai RM150 juta bagi melaksanakan inisiatif berkenaan. Orang yang kehilangan kuasa untuk menggunakan ini meniupkan sentimen kaum dan agama. Jadi sekiranya tindakan itu melampau mengganggu-gugat, pihak keselamatan akan keras dan tegas bertindak. Seramai 22 ketua bahagian bersatu di Selangor membuat laporan polis terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ketua Badan Pimpinan Bersatu Selangor, Datuk Abdul Rashid Asari berkata, laporan polis itu dibuat berkenaan fitnah dan dakwaan rasuah serta pengubahan wang haram ke atas Presiden parti itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menjelaskan dakwaan itu cuba menjatuhkan kepimpinan PN dan Bersatu menjelang PRN 6 negeri. Jelasnya Anwar dan Zahid juga mendahului kuasa pihak berkuasa apabila menuduh Muhyiddin menyeleweng wang kerajaan berjumlah RM600 bilion dan kini angka itu berubah kepada RM300 juta. Tambahnya, sebagai seorang Perdana Menteri, beliau seharusnya berhati-hati selain perlu menyediakan fakta yang terperinci sebelum membuat kenyataan. Rashid berkata, Bersatu juga mendesak polis menyiasat kepimpinan negara kerana didakwa memberi tekanan kepada agensi kerajaan khususnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berikutan pertuduhan dikenakan terhadap Muhyiddin dilihat hanya pendakwaan politik. Jumaat lalu, Muhyiddin mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 4 tuduhan salah guna kuasa berkait program Jana Wibawa mendapatkan RM232.5 juta untuk partinya Bersatu serta 2 tuduhan pengubahan wang haram membabitkan sejumlah RM195 juta. Pada Isnin, beliau dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Shah Alam atas satu lagi pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah RM5 juta. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, perbuatan menghendap dalam apa jua cara boleh menjadi satu kesalahan. Perkara itu dikatakan antara penambahbaikan bagi mewujudkan undang-undang berhubung kesalahan menghendap. Menurut beliau, penambahbaikan ini khusus bagi menangani kes-kes di mana seseorang dijejaki tanpa elemen secara fizikal dengan menggunakan sebarang peralatan atau kaedah lain. Sebagai contoh, kamera tersembunyi atau GPS tracker bagi tujuan menghendap dan si pelaku juga tidak berada berdekatan dengan mangsa ketika melakukan perbuatan tersebut. Pasukan bagi mewujudkan undang-undang itu juga diketuai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi selepas mengadakan beberapa sesi bersama beberapa pihak. Kerajaan pada 24 Februari lalu bersetuju bahawa perkara-perkara polisi berhubung kesalahan anti menghendap yang ditetapkan sebelum ini dikekalkan dengan pembambahbaikan.
Seorang pegawai polis berpangkat inspektor dari bahagian cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Negeri Sembilan diarah membela diri di Mahkamah Magistrate Seremban hari ini atas pertuduhan mengambil dadah 3 tahun lalu. Magistrate Muhammad Firdaus Saleh memutuskan demikian terhadap tertuduh Roslan Sam, 43 tahun selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan prima facie terhadap pertuduhan berkenaan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa telah mengguna dan memberikan kepada dirinya dadah berbahaya iaitu sejenis ketamin, amfetamin, metafetamin serta MDMA. Sehubungan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah akta sama serta denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara maksimum 2 tahun. Mahkamah kemudiannya menetapkan tertuduh dipanggil membela diri pada 23 dan 24 Mei depan. Menyingkap gerbang informasi terkini, maklumat tepat, sahih dan diyakini. Kami sajikan berita dalam dan luar negara. Kupasan berita merentas dimensi tanpa sempadan. Bukan itu sahaja, berita eksklusif dan inklusif juga menjadi keutamaan kami. Kami gunakan suatu perspektif berbeza untuk membuka mata anda. Info tetap kami berikan tanpa perlu anda cari. Hanya terbaik buat anda. 5 hari seminggu setiap hari pada jam 6.45 petang. Tak perlu tunggu berita jaluatan. Inilah saluran berita yang lebih pantas. Pengarah serta pelakon filem kontroversi Mentega Terbang menerima ugutan bunuh selain kereta mereka disimbah cat dan bahan asid semalam. Menerusi perkongsian yang tular di laman Twitter, kereta milik kedua-dua mangsa jenis Proton Saga berwarna merah dan Toyota Vios berwarna putih didapati dengan sengaja dirosakkan pelaku. Selain itu, mereka turut menerima beberapa nota berunsur ugutan bunuh yang turut diletakkan pada kedua-dua kereta milik mangsa. Difahamkan, kedua-dua mangsa telah tampil membuat laporan polis di Kajang serta Ampang Jaya dan pihak polis kini sudah membuka kertas siasatan selain sebuah kenyataan akan dikeluarkan berhubung kejadian tersebut. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menerusi hantaran Twitter rasmi miliknya mengecam sekeras-kerasnya tindakan yang mengancam nyawa tersebut kerana ia disifatkan melampaui batas undang-undang negara. Tular di laman media sosial malam tadi, sebuah video yang memaparkan 3 orang lelaki yang dipercayai mabuk bertindak memukul seorang pekerja restoran nasi kandar di Cyberjaya. Dalam kejadian pukul 7.30 malam tadi, dua pekerja restoran itu mendakwa dipukul selepas suspek berang ditegur kerana mengambil lauk dengan jari. Kedua suspek kemudiannya bertindak agresif dengan memukul pekerja berkenaan menggunakan penyepit besi makanan sehingga menyebabkan mangsa cedera ringan selain turut mencampakkan pinggan yang tersusun ke lantai. Ketua Polis Daerah Sepang, Asisten Komisioner Wan Kamarul Azran Wan Yusof berkata, ketiga-tiga suspek yang berusia 50 hingga 51 tahun berjaya ditahan di 2 lokasi berasingan masing-masing awal pagi ini dan pagi tadi. Katanya 2 daripada suspek masing-masing pemandu pelancong dan pemandu teksi mempunyai rekod jenayah dan dadah dan kes kini sedang disiasat mengikut Seksyen 324, 327 dan 506 Kanun Keseksaan. Kita beralih ke berita dunia. Lapangan terbang Changi di Singapura kembali dinobat sebagai lapangan terbang terbaik dunia untuk kali ke-12. Dalam anugerah lapangan terbang dunia Skytrax 2023, hub Asia itu mengenepi lapangan terbang antarabangsa Hamad, Doha di tempat kedua dan lapangan terbang Haneda, Tokyo di tempat ketiga. Sementara itu, lapangan terbang antarabangsa tersebut sebelum ini mendahului senarai sama selama 8 tahun. Ia bagaimanapun jatuh beberapa kedudukan pada 2021 dan 2022 berikutan kemerosotan dalam bilangan penumpang akibat pandemik COVID-19.
Menurut jurucakap Skytrax, Peter Miller, lapangan terbang Changi menawarkan sesuatu untuk setiap orang dan ia menjadi pemacu kepada popularitinya yang berterusan. Antara yang menarik ialah kemudahan termasuk air terjun dalam bangunan setinggi 40 meter, taman rama-rama dan pawagam IMAX selain lebih 280 ruang runcit dan restoran. Berita ekonomi. Indeks harga rumah Malaysia dijangka meningkat sebanyak 3 hingga 7% tahun ini berbanding hanya 2.2% pada 2022. Pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Juai IQI, Kashif Ansari berkata, harga rumah teres dijangka meningkat sebanyak 3.7%, diikuti harga rumah bertingkat tinggi pada 3.4% dan rumah berkembar sebanyak 2.9%. Sementara itu, indeks harga rumah di Kuala Lumpur turun 0.2%, manakala negeri lain termasuk Selangor naik 3.4%, Johor 2.2% dan Pulau Pinang 3.2%. Bagaimanapun, beliau berkata permintaan untuk rumah mampu milik kekal kukuh yang boleh mendorong transaksi aktiviti dalam julat sub harga RM300,000 hingga suku pertama 2024. Mengulas lanjut, Kashif memberitahu pasaran hartanah kediaman menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan terutamanya dalam segmen hartanah, kediaman dan komersial. Bagaimanapun, pembeli tetap berhati-hati dengan menilai kepada faktor lain seperti wabak yang berterusan, prestasi ekonomi dan dasar kerajaan yang boleh memberi impak kepada pasaran. Sistem perbankan Malaysia kekal mempunyai tahap permodalan yang kukuh selain penampan mudah tunai yang baik walaupun Amerika Syarikat AS dilanda krisis perbankan. Bank Negara Malaysia BNM berkata, sistem perbankan negara tidak mempunyai dedahan langsung kepada bank-bank yang baru ditutup DAS. Selain itu, BNM menjelaskan bahawa kesemua bank di Malaysia adalah berlesen dan perlu mematuhi peraturan modal dan mudah tunai yang dirangka bagi memastikan bank mampu mendepani sebarang tekanan. Tambah Bank Pusat itu, ujian tekanan dijalankan pihaknya dan bank-bank secara berkala membuktikan bank di negara ini boleh menghadapi kejutan makroekonomi dan kewangan yang serius selain kekal berada pada kedudukan yang baik. Kita ke berita sukan. Pemain badminton perseorangan lelaki negara Eng Ze Yong tidak mahu terlalu selesa selepas menewaskan pemain nombor 1 dunia Victor Axelsen awal pagi tadi. Sebaliknya, Ze Yong mahu kekal fokus bagi saingan seterusnya iaitu peringkat suku akhir malam ini yang dijadual bertemu Li Shifeng dari China. Pemain ranking ke-28 dunia itu mempunyai misi besar berdepan pesaing dari China malam ini apabila mahu menamatkan badi kekalahan selepas tewas dalam semua 3 perlawanan sebelum ini. Pentas kejuaraan All England 2023 awal pagi tadi dikejutkan dengan aksi Ze Yong yang berjaya menyingkirkan Victor Axelsen 21-15, 9-21 dan 23-21. Seorang lagi wakil negara, Li Zijia, turut menempa slot suku akhir selepas menumpaskan pemain Jepun Kenta Nishimoto 21-15, 21-10. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 18 Mac 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amira Shasha. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.